Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 115. Saya Amin Fuad. Hari ini saya bersama dengan rakan saya, Jufri Juki berbaju putih, Amin Arafat berbaju hitam. Bukan. Izzy Nazri berbaju hitam dan juga berbaju kuning, Amir Arafat. Hari ini kembali kali kedua ke studio berturut-turut. Kami ingin membincangkan sekarang ni sebenarnya lah, sebelum kita nak bincang apa-apa, sebenarnya sekarang ni tengah international break ataupun tempoh untuk pasukan kebangsaan lah, antarabangsa lah. So tak banyak cerita pasukan tempatan kita nak cerita kecuali pasukan kebangsaan. So minggu lepas kita dah cerita pasal pasukan kebangsaan pemilihan. Minggu ni kita nak cerita pasukan pemilihan pasukan kebangsaan yang mengelirukan. Tak tahulah apa yang keliru tu. Tapi sebenarnya game hari ni kita shoot hari Selasa, esok game Malaysia kan menentang Jordan. Apa yang kita nak cerita ni adalah sebenarnya ada beberapa kekeliruan yang kita nak cerita tentang panggilan kebangsaan. Bukan sebab apa, kita tengok senarai awal yang dikeluarkan oleh FAM ataupun Tan Cheng Ho dah bertukar, ataupun dah bertukar, senarai akhir tu dah bertukar. So aku nak cerita kat sini. Kita start dengan dua pemain pertahanan, Muhammad Arif Farhan dari Kedah dan juga Muhammad Syahrul Nizam dipanggil dari Terengganu, telah dipanggil ke kem latihan Harimau Malaya untuk menggantikan Syami Safari, pertahanan Selangor, dan juga pertahanan pasukan Denmark iaitu Dion Kuhls yang telah digugurkan kerana kecederaan. Okey, mereka disahkan tidak dapat menyertai kem latihan. So Tan Cheng Ho basically panggil Farhan ni daripada Kedah dan juga Syahrul Nizam, yang kita akan cerita juga lepas ni apa jadi dekat Syahrul Nizam tu. Kau rasa pemilihan Tan Cheng Ho ni tepat ataupun kau rasa kau ada nama lain? Untuk aku personally, aku okey dengan Arif Farhan, dan aku okey juga dengan Syahrul Nizam. Kalau Syahrul Nizam tu tak ada isu-isu lah macam sebelum ni, kita assume everything okey lah. Tapi Syukur kalau Syukur dan tak ada. Syukur dan okey juga, tapi takkan nak panggil Syukur main tengah lah ni, kita cerita defend ni. Takkan nak main right back. So kalau in terms of penambahan, Daniel Ting antara pemain yang wajar dipanggil. And in fact aku dengar Daniel Ting sedikit kecewa. Aku baca dia sedikit kecewa. Dipanggil lah, dia tak dipanggil. So dia tengah work hard untuk dapatkan tempat untuk AFF Suzuki katanya. So kita tengok wish good lah untuk Daniel Ting. Basically nama yang ada, aku ada few senarai lah untuk semua defend, kanan, tengah dan kiri. Untuk kiri memang obviously memang tak senarai pemain Malaysia. Tak banyak. Untuk kiri kita memang tak banyak pilihan. Below dan 10 kita ada Kobi Ong, Arif Farhan, Fairuz Zakaria, Fandi Othman, Azmi Muslim, Arif Fazila, Ardine, Zikri Khalili dan juga Daniel Ting. So nama yang aku sebut tu kau tengok, Daniel Ting lah paling kuat sekali untuk aku, memandangkan Kobi Ong tak ada kan. So takkan nak panggil Azmi Muslim kan. Satu lagi kelebihan Daniel Ting sebenarnya adalah kelebihan di udara. Dia macam Corbin sikit berbanding dengan Arif Farhan ni, sebab dia pun ada menjaringkan gol dengan menggunakan kepala dia. So itu kelebihan Daniel Ting lah. So Jufri, ada nama? Okay, since kita pun cakap pasal fullback, aku rasa player ni pernah dipanggil dulu, iaitu Nasrul Haq. Azrif Nasrul Haq. Kalau kau perasan beberapa game JDT, even Liga Juara Asia pun, dia bermain sebelah kiri sebenarnya. So aku rasa ketenangan dia tu ada, pengalaman dia bersama skuad kebangsaan dulu pun ada. Aku rasa dia layak dipanggil sebenarnya lah. Daripada betul, okey, aku setuju dengan Izzy cakap Daniel Ting, tapi untuk sebelah kiri, sebab dia kalau dekat sebelah JDT tu dia main sebelah kiri sebenarnya, walaupun kita selalu nampak dia sebelah kanan. Kalau ikut dia punya biodata dia right back. Betul, tapi dia nampak lebih selesa sebelah kiri. Aku rasa dia layak diberi peluang sebenarnya. Untuk aku terpaksa tu. Aku nampak dia selesa betul. Masa kat Liga Juara-Juara Asia pun aku nampak dia selesa. Dan bukan 1-2 game, aku rasa majority game tu dia main. Sebab kalau kau tanya aku sebenarnya bila kau cakap pasal left back JDT yang betul-betul pure left back adalah Kobi Ong lah. Syazwan Nandik. Tak, itulah tak ada. Syazwan Nandik main left back. Okay. Tapi dia JDT 2 lah. Sebab aku sendiri tengok line up untuk JDT satu kan, Kobi Ong saja left back. Betul. Jadi memang terpaksa ke apa? Jadi nak menjawab nak menyokong statement Ju tu, logik lah. Walaupun asalnya Azrif tu main kanan, tapi dia nampak selesa. Kau sendiri kata dia nampak selesa lah kan? Mungkin aku dia akan selesa lah. Aku tak tahu dia tak selesa. Mungkin dia sendiri rasa tak selesa. Tapi aku yang tengok mata menonton ni selesa. Nah, cerita dia orang nombor 2 lah selepas Kobi Ong untuk posisi back kiri. Dia tak kisahlah dia tak selesa. Yang penting kita tengok selesa. Selesa tu lah kita yang lebih penting. Janji dia tak bola, kita okey lah kan. Ada orang kata benda ni benda yang
Tak tahulah benda yang kata penyokong tak faham lah, apalah, apa semua kan. Tapi aku cuba terangkan kronologi ni lah sikit. Banyak pemain terpaksa digugurkan sebab kecederaan, termasuk pemain pertahanan Dion Coles. Ini antara yang high profile. Okay. Namun kelab FC Midtjylland, aku pun tak reti nak sebut, Midtjylland, telah memuat naik senarai kesebelasan utama pasukan mereka, dan yang menariknya Dion Coles tersenarai sebagai pemain simpanan untuk bertemu pasukan, ni pun nak sebut payah ni, Aarhus Gymnastik Forenin. Beliau telah dimasukkan pada minit ke-79 dalam perlawanan tersebut. Reaksi pertama penyokong-penyokong adalah, dia tak cedera ke? Kenapa dia digugurkan kalau dia dimainkan walaupun pada 10 minit ke berapa minit kan? So, ini Tan Cheng Hock cakap. Walaupun ramai mengatakan beliau diturunkan dengan kelab, 10 minit itu boleh dikatakan proses recovery. Dion Coles ada jawab. Ni quote dia. Saya bangga bermain untuk Malaysia. Saya mempunyai kecederaan yang belum pulih 100%. Daripada kenyataan ni, lagi panjang lah kalau korang baca kan. Daripada kenyataan ni kalau korang tengok kan, bermaksud dia sebenarnya tak cedera, cuma dia tak fit. Ada persepsi mengatakan kalau nak panggil skuad kebangsaan ni, kau kena fit. Kalau kau tak fit, tak boleh panggil. Tapi ada juga persepsi daripada, ini kita tengok dari luar negara bila kita tahu, kita pun pernah sokong pasukan-pasukan luar juga. Kadang-kadang bila friendly match, kita tahu yang patut main untuk England tiba-tiba digugurkan. Contoh, aku bagi contoh Manchester United lah paling dekat dengan aku. Rashford yang baru main weekend ni ataupun minggu lepas, tiba-tiba dia digugurkan. Macam mana kau tengok situasi ni, Mei? Adakah benda ni perkara biasa ataupun kau rasa perkara ni patut FAM macam beri penerangan lah dekat penyokong? Isu ni, penerangan ni kita kena tengok dulu. Mungkin daripada segi persepsi orang tengok, kita kena terjemahkan perkataan cedera ni dulu Aziz Okay, betul. Sebab cedera tu orang ingat injet tak berjalan, sakit belakang, siblis macam Juve kan. Orang beranggap macam tu, tapi dia diturunkan. Tapi bila keluar satu perkataan tak fit, satu lagi perkataan pula. Jadi aku rasa cerita penjelasan tu kurang jelas lah macam yang kau cuba sampaikan tu. Tetapi pada aku isu ni ialah isu normal. Kalau Dion Coles mengatakan dia tidak 100% fit, dan dia tak perlu datang lah. Tapi dia kena senaraikan, sebab selalunya kalau ikut FIFA, national team ada hak untuk buat assessment. Kalau betul-betul dia injet ke tak lah. Macam kepada Selangor sendiri. Tapi itu sebenarnya grey area, dia nak buat ke tak nak buat. Tapi kita boleh tengok lah orang tu betul injet ke tak. Tapi untuk isu Dion Coles sendiri, kalau ada dia kata dia tak fit, dia terbangkan ke sini juga dalam keadaan tak fit, buat apa dia datang? Tapi persoalannya, sekarang ni Tan Cheng Hock cakap 10 minit tu adalah proses recovery. Kenapa dengan pasukan kebangsaan tak boleh buat macam tu, main 10 minit untuk sebagai proses recovery? Easy ataupun siapa-siapa nak jawab? Dia sebenarnya kita kena baca statement kedua-dua belah pihak sebelum kita nak tahu mana yang menipu ke, mana yang buat salah ke. Personally, kalau kau tanya aku, ya betul, memang Dion Coles tu mengalami kecederaan. Kemudian dia diturunkan dalam tempoh 10 minit sebagai proses pemulihan. Proses pemulihan untuk Dion Coles. Alright. Dikabarkan kelab Dion Coles ada menghantar surat rasmi kepada FAM, which is ini yang tak jelas ni. Mengatakan Dion Coles mengalami kecederaan di tulang pelvis. Benda tu takkanlah nak nipu ni, rasmi kan. Bila kau kata tak fit tu, tak samalah dengan intipati surat sebut. Sebab surat sebut mengatakan injured, cedera tulang pelvis. Tak fit, tak merujuk kepada tulang pelvis. Betul tak? Kan? So, maksudnya tulang dia tu memang cedera lah. Tapi aku tak pasti tulang pelvis tu boleh dikaitkan dalam proses recovery selama 10 minit tu. Yang tu bukan bidang aku lah. Tapi personally kalau kau tanya aku, apa yang berlaku ini hanyalah kurang penjelasan sebenarnya. Kita tengok bila FM mengatakan Dion Coles tidak dapat bersama dengan pasukan kebangsaan sebab kecederaan. Sampai takat tu je kita tahu. Betul. Kita tak tahu dia sakit apa, sebab tak didedahkan, which is dia jadi kontroversi sih sebab lepas tu dia main. Betul. Juga tak didedahkan dia sakit apa, tak didedahkan selepas nama Dion Coles tu duduk di dalam senarai bangku simpanan, mengatakan ini adalah tempoh proses pemulihan ke apa. Benda itu yang tak clear sebenarnya. Kan? Bila dah heboh macam ni, semua orang bersuara, semua pihak menyucuk apa semua, bertanyakan soalan, barulah benda-benda ini terungkai. Pemain pertahanan Shahrul Nazim dari Selangor juga terpaksa digugurkan kerana kecederaan. Beliau kini tergolong dalam senarai kecederaan termasuk Dion Coles, Syamil Safari, Akia Rashid. Lepas kau dah tengok kes Dion Coles Yelah, kita tak tahulah apa cerita Shahrul Nazim tengah main PS ke apa ke kat rumah kan, Shahrul Nazim dengan Akia ke apa. Kau rasa dia orang, kita tak boleh nak cakap lah, tapi kau rasa betul-betul kecederaan, tak fit, ataupun kau rasa benda ni spekulasi? Kau rasa Juf? Ataupun kau rasa macam pemain nak lindung?
kelab nak lindung pemain-pemain ni? Soalan kau tu ditanya, aku tinggalkan dengan soalan juga sebenarnya. Sejujurnya daripada bila isu-isu ni panas, orang lain nampak dari segi lain, tapi aku ni unik, tak adalah aku nampak dari segi aku sebenarnya satu soalan yang aku tertanya-tanya daripada Dion Kuz punya kes kepada Syarul Nazim dan selepas ni Syarul Nizam, betul? Syarul Nizam lepas ni lah last kali. Ya, lepas ni. Aku sebenarnya tertanya-tanya, apakah proses sebenar sesuatu pasukan tu untuk announcement untuk player ni sendiri. Macam aku nampak, sebab aku ni relatekan kepada kerja sebab kerja kau kena jelas benda ni. Bila kau nak menamakan pemain, aku rangkum lah semua yang ada ni. Macam tu soalan yang tertanya kat dalam diri aku. Kau meletakkan 24 pemain, kau letak ni, kau akan call semua persatuan kelab-kelab ni dulu dan baru letak, ataupun kau letak je. Sebab terjadi kepada kes pemain Terengganu ni, dia tak tahu. Which is macam mana dia nak tahu hari 24 pemain tu pun keluar memang tak ada nama, dia dah check. Lepas tu dia tak ada dalam senarai backup pun. They don't even do a backup punya list, dan tiba-tiba buat panggilan, pemain tu tak angkat, menjadikan pemain tu yang dipersalahkan. So soalan aku kat sini, mungkin kalau ada aku boleh jawab. Esko FPM ke yang ni, mungkin dia nak komen sekali, sebab aku rasa itu isu dia lah, yang aku nak tahu dulu sebenarnya. Aku ada pengalaman sikit bab panggilan ni. Panggilan ni macam ni. Kau akan buat list. Coach cakap kita nak panggil satu list ni. Lepas tu kita akan hantar surat. List tu, dengan list tu, dia surat bersama dengan list akan fax, ataupun dulu fax lah. Tak harap-harap tak fax dah lah sekarang Kita pun dah zaman digital ni kan. Kecewa betul lagi, kalau fax tu baik mengaku korang. Tak takut fax tak sampai pula kan. Email ke apa, dia orang akan jawab pemain ni boleh sertai ke tidak. Okay. Dia akan email bukan dekat orang tu, dekat pemain. Dia akan email kat kelab. Kelab yang akan maklumkan dekat pemain. Tetapi masa hantar call up tu ataupun panggilan tu, ada senarai backup sekali tau. Maknanya 24 campur 10 backup contoh. Memang ada dalam surat tu. Ini mengikut pengalaman aku. So, pasal kes Syarul Nizam ni kita boleh bercerita sekejap lagi lah. Itulah macam Jufri, itu pengalaman aku lah yang aku nampak kat sini. Kan? Cuma sekarang ni, yelah kita nampak yang cedera ni memang, macam aku, soalan yang aku nak tanya ni adalah, macam Juf dah tanya balik persoalan tu. Tapi untuk aku macam contoh, aku bagi Syarul Nazim, dia buat interview dia cakap beliau teramat gembira apabila dapat tahu panggilan ke skuad kebangsaan, sebab dia kecewa dia tak dapat panggilan untuk bawah 23 tahun. Dia cakap, kau bayangkan Syarul Nazim first time nak wakil Malaysia, dia memang nak wakil Malaysia, tiba cedera. Adakah benda ni cover up daripada Selangor untuk melindungi pemain? Sebab ingat kena kuarantin 10 hari tau, balik sini 8 hari ke 10 hari. Itu korang kena ingat. Tapi sebelum ni game pun dia tak main juga kan, few game Piala Malaysia. Kalau ikutkan dah 2 game untuk Piala Malaysia dia dah mungkin sebab itulah persoalan dia aku tanya, adakah kalau betul dia tak fit atau tak injured, baguslah. Aku rasa dia memang injured lah Min. Kalau ikut daripada penceritaan dia ataupun komitmen dia terhadap pasukan Selangor untuk kempen Piala Malaysia ni, kita boleh tengok Selangor agak struggle dia bagai defend. Takkan dia nak sorok kan Syarul Nazim tu yang pertama. Yang kedua dah 2 game straight dia tak main ni. The thing is, because aku bawa isu ni ialah isu yang paling hangat ialah club versus country. Memang ada hak untuk club melindungi pemain-pemain ni, walaupun dia orang tak fit. Mungkin dia fit 90% kan, tapi dia tak panggil. Tapi bagi aku itu salah, sebab bagi aku even kalau kau 90%, kalau negara panggil kau patut pergi. Itu maksud aku. Kalau betul Syarul Nazim injured, Akir Rashid injured, Dion Kuz injured, bagus, settle case. Cumanya kita nampak sesetengah macam ini kes dekat luar kan, yang macam Brazil punya pemain yang kena pergi kuarantin, tak kuarantin. Benda tu kalau boleh aku kelab tak nak bagi pergi. Lepas tu nanti kena denda pula. Dia macam ada masalah dekat situ tau. Sebab kelab cuba lindung pemain, negara pula nak main ni persahabatannya ni kan, tapi kita perlukan kau. Itu maksud aku. Kalau benda tu diselesaikan, yang diorang ni memang tak fit, memang baguslah tak fit. Sebab perlawanan terakhir Syami main kan, Syami ada main. So bagi aku ada question mark sikit lah persoalan tu. Tapi kalau betul injured, tak ada masalah bagi mungkin, aku. Min, dalam isu ni lah, kita dalam isu skuad kebangsaan kita, mungkin persoalan dia jadi bila pemain mungkin 90%, macam isu Syami tadi sendiri. Kalau dia pergi ke FM, adakah diorang ni ataupun pemain ni ada recovery daripada stesen yang elok di FM, facility sendiri, adakah FM itu sendiri cukup? So mungkin wujudlah persoalan di situ. Aku mungkin terpaksa agree, tapi aku juga raise the issue mungkin daripada segi club sendiri. Aku lepaskan pemain aku untuk recovery. Contoh sebagai Dion Kuz ni terpaksa travel jauh. Kalau ada facilities yang baik,
FM sediakan, Bagus lah. mungkin I boleh bagi. Tapi untuk 2 weeks, then you balik, you still drop. Tapi kau tengok panggilan kebangsaan kali ini banyak melibatkan pemain-pemain baru, bukan pemain-pemain utama yang sebelum. Aku boleh panggil pemain utama sebab yang sebelum ni punya panggilan Sebab tu aku cakap musim pandemik ni dia question mark dia sebab kau kena kuarantin 8-10 hari. Aku tak pasti bila dia orang balik adakah player-player ni macam Nazmi, macam tak kisahlah siapa yang terpilih ni sempat nak main Piala Malaysia. Adakah dia orang fit untuk main Piala Malaysia? Sebab dia orang kena kuarantin 8-10 hari. Mungkin kalau dia orang sempat pemain first game, dia orang tak sempat pemain first game. Mungkin dia orang tak fit sebab 8-10 hari kau tak training dengan pasukan. Kalau aku jadi klub, kalau aku TMJ, kalau aku Selangor, aku Kedah, aku pun tak nak lepaskan. Okay, kita masuk Syarul Nizam yang Juf sebut tadi. Okay, Syarul Nizam pula tak hadir melaporkan diri. Masa aku dapat tahu tu aku terkejut juga. Apa tu? Candak sotong. Betul ke dia candak soto? Tak. Aku dah call member di tengah ni. Nanti kau cerita dulu. Jangan cerita. Okay. Laporan yang aku terima ni macam dia cakap lah dia pergi turun ke laut katanya. Kan lepas tu itu faktor utama dia gagal lapor diri. Bila dia sampai ke darat, pasukan dah terbang ke Arab lah kan. So macam mana boleh jadi keliru macam ni pendapat korang lah? Itu aku nak soalan tu masih bermain. Bagi soalan lagi. Soalan tu bermain dekat aku. Macam mana? Okey, aku mungkin ramai terus cakap, "Weh, kenapa dah tak profesional lah Syarul Nizam kau pergi ni?" Soalan aku terfikir kan. Satu tu aku cakap bila aku membaca berita ni, macam logik ke sebagai seorang player dia cakap senarai sebab aku base tengok on social media FAM dia keluarkan senarai 24 pemain. Selalunya aku tengok juga kalau macam tournament lain dia akan ada senarai pemain dan backup player. Tapi kali ni aku nampak dia keluarkan kat social media 24 pemain saja, betul? Semua betul macam lawyer pula. So 24 pemain. So tak ada pun player backup. So aku tak tahu bak kata Amin behind the scene akan ada. Kalau logik akal kalau ada backup pemain, list backup pemain, takkan Syarul Nizam nak buat macam tu? Takkan Persatuan Bola Sepak Terengganu tu tak bagi tahu sendiri macam kau standby sebab kau adalah backup. So kalau daripada 24 pemain ni kalau tak ada, yelah kau lah ni, dan patutlah. Tapi kalau dia dah memang pergi ke laut, kalau dia dah tahu dia backup, dia tak profesional lah. The thing is aku borak dengan Afiq Syari. One of fans penyokong. Aku minta ada komen tentang diorang panggil ni Niger Syarul Nizam Niger. So aku minta ada komen sikit. Dia apa yang dia faham dari sudut pandangan dia as a Terengganu punya fans, ada mutual understanding antara Mutual understanding ke? Maksudnya bukan mutual understanding, sorry. Ayat dia sebenarnya kedua-duanya faham yang ini dalam senarai waiting list, dan yang pihak di sana pun tahu yang ini pun dalam waiting list. Maksudnya Syarul Nizam tahulah dia dalam. Aku Syarul Nizam, aku tahu aku dalam waiting list. Engkau tak tahu, engkau dah bagi tahu aku. So maksudnya engkau pun tahu aku waiting list. Aku sendiri as a player aku tahu aku dalam waiting list. Dia tahu. Dia tahu. Okay. Dimaklumkan. Alright. So apa yang berlaku sekarang ni, mungkin ini kemungkinan lah apa yang dia kata. Mungkin Syarul Nizam tu dah merasakan nama 24 pemain pun dah keluar. So tim pun dah nak fly. Okay. Maksudnya isu timbul injury ataupun isu timbul nama aku naik sebagai pengganti ni agak terlewat untuk aku tahu. Impossible lah. Okay, memandangkan aku pergi ke laut, line pun tak ada. Mungkin ini aku punya assume lah. Kalau dia pergi laut tak, line telefon tak ada, aku tak tahulah kan. So macam mana kau nak contact pemain tersebut kalau pemain tu betul lah pergi ke laut ke apa, aku tak tahulah kan. So nak dijadikan cerita, benda ni lebih kepada misunderstanding je lah. Bagi aku benda ni pada misunderstanding. Yang aku nampak ni bukan misunderstanding. Aku betul. Tak, kejap. Cuba kau bayangkan senarai 24 pemain tu dikeluar. Ini dia yang cerita pendapat dia. Senarai 24 pemain tu dikeluarkan. Let's say katakanlah 2-3 hari selepas 24 pemain tu dikeluarkan, dia tak pergi-pergi juga kat 24 sebab dia tak dapat berita yang nama dia naik untuk menggantikan pemain yang cedera. Dan dia pun mungkin ada hal lain. Tapi takkan dia nak tunggu sampai bila dia nak tunggu? Sorry Z, kalau kau dalam standby list, kau memang kena tunggu sampai pasukan terbang. Sabar. Aku tak habis explain lagi. Ini kemungkinan. Okay. Mungkin dia salah bajet lah. Dia betul lah cakap kau. Betul lah cakap kau. Dia mungkin kena terbang. Sabarlah, aku tak explain lagi apa yang kau tak. Turun laut. Tak, aku nak explain apa yang Afiq Syari tu cuba kongsi dengan aku. Bagi aku cerita dulu. Bagi korang nak kata tak ke? Dia lantak. Gano gitu. So mungkin tak ada. Dia tak. Aku pun tak nak cakap macam ni. Aku cerita. Okay. Mungkinlah dia buat hal lah dah. Okay.
Aku tak ambil nak cerita. Okey, tak apa. Okey, aku sambung lah. Okey, itu pendapat. Kau boleh Bukan pendapat aku. Sorry. Bukan pendapat aku. Itu perkabaran dengar daripada penyokong Terengganu. Aku nak tanya pendapat Okey, sendiri. benda tu pun kita tak tahu sahih ke tak sahih. Okey, tapi tu aku cakap aku pandang dari segi okey, itu dari segi aku pandang juga. Tu aku cakap aku bukan nak menyalahkan FM, tapi aku mempersoalkan macam okey, kalau dia dah ada backup list kan, okey fine. Kalau dia cakap dia ada backup list, aku nak tanya juga. Aku terfikir tau benda ni semua. Okey, macam mana kau boleh tahu banyak-banyak player yang injured ni last minute? So maksudnya tadi kau cakap dia hantar ke persatuan, lepas tu dia tak ada deadline ke untuk persatuan reply balik message tu? That's number one. Macam lagi 2-3 hari nak pergi, baru persatuan lain reply cakap injured. Kalau macam Dion Coast tu, mesti dah dia kalau dia tak bagi deadline, memang inilah jadi dia. So kalau ini jadi dia, bagi aku salah utama orang yang pemberi list tu. Bila kau bagi list 24 pemain dan backup, kau kena cakap tolong reply balik surat ni sekian-sekian date. Kalau dia tak letak benda tu aku cakap aku tak tahu benda ni ada ke tak ada. Kalau tak ada, lepas tu player club pun reply lambat. Lagi 2-3 hari nak pergi, player kita injured lah, sorry. Lepas tu takkan FAM nak cakap player pasukan tu yang hantar reply lambat, sedangkan kau sendiri tak bagi due date. Tu argument aku. So sebab seems macam reply ni semua last minute bagi aku lah. Aku sebenarnya nak tambah sikit. Okey, dia sebenarnya betul lah cakap korang. Okey, katakanlah Amin kata tak, dia kalau dia dalam waiting list dia kena tunggu sampai tim terbang. Betul Min? Ataupun satu time yang kita ataupun bagi satu time yang ditetapkan lah. Kita bagi satu eksperimen. Okey, aku kena tunggu korang 2 terbang baru aku tahu aku ni masuk dalam tim korang ke tidak. Okey. Aku ada masa kata 3 hari untuk aku tunggu benda tu, kan? Sementara Amin, kalau katakanlah korang nak terbang besok, kan? Berita kecederaan tu keluar hari ni, kan? Aku fikir besok dia nak terbang, hari ni pun tak panggil aku, kan? Okey lah yang besok kita pergi tengok wayang lah. Contoh gitu. Aku pergi besok aku nak pergi tengok wayang lah. Contoh. Sebab aku tak tahu nama aku nak kena panggil. Sebab berita yang dikabarkan untuk mengganti orang kecederaan, mungkin benda tu timbul last minute. Aku pun takkan nak tunggu orang terbang baru okey dia nak terbang. Okey lah baru kita decide nak buat apa. Mungkin apa yang Juf cakap tu betul. Kena ada deadline. Maksudnya 12 jam sebelum lah sekurang-kurangnya. Tapi nak salahkan FAM pun susah juga. Okay, kita boleh bukan nak salahkan FM. Aku tinggalkan soalan je. Tak. Mungkin aku tak nak bash dia orang sebab aku tak ada ilmu, aku pun tak tahu. Okey. Kalau tak ada deadline, mungkin masalah tu datang daripada FAM lah. Kalau ada deadline 12 jam sebelum, dia maklumkan 12 jam sebelum, bermakna Syarul Nizam kena bertanggungjawab. Betul. Kalau ini kita cerita sebab kita pun tak tahu situasi sebenar dia macam mana. Sebab orang, bagi akulah, orang yang standby tetap kena standby. Contoh macam betul? pilot. Agree? Pilot kan. Pilot dia ada, bila kau tanya kawan-kawan, dia cabin crew punya team lah. Semua kena ada yang standby kan. Kadang-kadang dia orang kena tunggu sampai mungkin 3-4 jam sebelum baru standby tu release, ataupun kau tak baru selamat. Mungkin dah macam Juf cakap lah, mungkin kena ada deadline lah. Mungkin 12 jam sebelum ke ataupun 8 jam sebelum. Sorry man, kau nak cakap apa? Nampak tadi menggigil tau. Menggigil apa lah. Dia rasa macam marah sebab isu dia ni nampak bila kena ada deadline. Aku rasa benda tu that's purely because you're not professional. Simple as that. So, okay, listen Mac. Sebab now sekarang sekejap aku nak cakap dulu. Aku faham, tapi sekarang ni aku tengok, okey betul kata tak profesional tu, tapi aku tengok kan semua letakkan kepada player. Tak profesional tu datang daripada actually kalau siapa yang tak bagi deadline, tak bagi communication tak betul ni, then kau tak boleh salahkan player tak profesional lah, tak ni patutnya communication tu. Sebab Tan Cheng Hock first, Tan Cheng Hock sini cakap dia dah dapat, dia tahu dia dalam waiting list. So you have to act like a professional to wait. Itu nombor 1. Okay. Nombor 2, kalau ikut FIFA, peraturan lampiran 1 peraturan FIFA dan perpindahan pemain, persatuan perlu beri surat kepada 3 pihak. Pertama, pemain. Kedua, kelab. Persatuan bola sepak kepada pemain. Okay. 3. Jadi dia dapat tahu sama ada dia standby list ataupun dia dah selected. Kalau dia kata standby, you standby je lah. Betul. Tu agree. And back to the story untuk pilot tadi tu, you kena standby until last minute, tiba orang tengah tolak stroller terjatuh. Last minute punya kecederaan. You never know. So bagi aku, Tapi itulah proses yang sebenarnya kita masih kurang, orang kata kurang erti lah. Tapi bagi aku memang last minute itu berlaku. Dan kita nak telefon Syarul Nizam, dia dekat laut Candak Sotong, call tak dapat. tak, itulah kalau dia dalam standby list, Sotong pun it takes time for you to plan. Maksudnya kau macam memang dah tak ada. Dia daripada awal dia kata very impossible untuk aku dapat. Aku standby list je, aku pergi je. So is that professional? I don't think so. Itu pandangan aku lah. Faham. Okay. Marah sebab aku suka dia.
dan dia tak dapat tu sebab kita kekurangan posisi tu. Aku sangat sayang. Kita pun borak dan keluar kata aku suka Syarul Nizam ni. Kenapa dia act like that? Tu je aku kecewa sikit lah. Juf, tindakan sewajarnya yang sepatutnya dilakukan oleh FAM. Betul tahu. Okay, macam aku still masih dengan aku punya opinion sendiri, yang di mana macam aku cakap dari segi kalau benar ini question mark, di mana kalau betul FAM tu dekat side dia sendiri, communication dia tu memang very clear ke tak, ada all these thing tak, support yang macam aku dah cakap kau kena reply sebelum sekian-sekian date, okay ni standby list dari jam ni memang okay. Kalau ada semua clear cut tu semua benda, dan kalau panggilan tu tak dijawab oleh panggilan kebangsaan lah, bukan panggilan telefon yang kes ni je juga, semua tu sekali adalah betul salah pemain. Sebab aku tak berapa, itulah aku cakap, kita selalu nampak okay player ataupun dari persatuan yang kena panggil je, Afsal tak pergi, tapi tu aku cakap yang memanggil tu clear tak? Bagi aku question tu kali ni it's not aku Kena kutin ni Juf. Kena kutin. I don't mind, bukan apa, sebab macam aku cakap, sebab kena question lah juga. Macam kita nak kena tahu dua-dua pihak. Okay. Sebab aku rasa sebab aku tak kenal personally player ni pun, tapi macam aku personally aku macam tengok dia kena bash aku macam kalau lah betul memang dia, kalau betul dia yang dapat panggilan, dia tahu dia standby dia pergi candat tu, geram enggak lah aku bertegang lidah ni kat sini. Tapi kalau betul dia pun tak tahu kat hujung pangkal, tak ada communication yang betul ni semua, kesian lah. Sebab ada a few cases lah macam ni. Okay, apa hukuman yang setimpal? Warning, amaran ataupun denda, bergantung? Kalau benarlah yang dilakukan, dia tahu dia dalam standby list dan dia sendiri assume, confirm lah dia tak panggil yang macam kawan-kawan tadi cerita, paling setimpal dia tahu. Aku cakap kalau pertama kali dan memang Tapi 25 tu besar sangat lah. Besar bagi aku 25. RM25. Dulu yang kes PR tu sebab apa dia tak pergi call up tu? Dia datang lambat. Yang tu datang juga. Tapi sebab tak terbang kat Arab, boleh datang lah. Kalau ni yang terbang kat Arab, macam mana nak datang? Bagi kau warning cukup memadai. Sebab pertama kali. Sebab mungkin komunikasi, sebab bila kita dah cerita pasal komunikasi, bukan FAM saja, persatuan ataupun Terengganu FC pun kena bertanggungjawab. Sebab dia orang yang dapat surat tu. Kalau kau perasan, terjadinya kes ini, apa statement yang keluar daripada TFC? Tak ada baca? Tak ada baca? Ada ke? Tak ada. Kenapa tak ada? Takut. Kenapa tak ada? Yang itu menjadi tanda tanya. Itu yang aku question ni, yang orang yang semua asyik akan Syarul nampak Nizam tak keluarkan apa-apa je. Terengganu tidak keluarkan apa-apa je. Syarul Nizam ada keluar kenyataan. Okay, apa kenyataan dia keluarkan? Ini kenyataan yang dia keluarkan, beliau minta maaf dan jujur mahu menyarung jersey kebangsaan. Beliau juga berharap akan diberi peluang lagi. Memang Ini kalau dia minta kenyataan dia maaf lah. nampak macam salah dia je, Juk. Apa dia? Kalau dia minta maaf nampak macam salah dia je. Tak juga, kadang-kadang tak juga. Tahu cakap dalam Itu perkara je, dia cakap macam itu je. Panjang lagi. Tak, dalam perkara ni dia bukan panggilan kebangsaan ni, dia bukan Tan Chee Hew dah call. No. Dia ada paper lah. Ada paper, ada pihak yang terlibat, ada orang yang kena membagi. Mic pun dah tak ada dah ni masa cakap tu. Dia punya marah kat Syarul Nizam ke apa, kau tak tahu? Marah kat Syarul Nizam, marah kat FAM. Marah kat FM. Semua tu. So dah tak ingat. Itulah yang aku terkena tadi tu. Okey, Mac. 25,000 terlampau besar. Terlampau besar lah bagi aku. Surat amaran dan duit kena, denda kena lah. Aku tapi jangan setinggi. Aku ada dengar kena gantung sih. Kau rasa patut kena gantung? Aku rasa terlalu kejam lah. Aku pun jawab lah soalan kau tadi. Kita kena tahulah the reason dia call up tak pergi tu sebab apa, kita bukan kena tahu sebab dulu. dia tak nak kan. Kita kena tahu dulu exactly apa isu dia. Mungkin ada kesilapan lah. Adakah dia tak nak tu sebab dia pentingkan diri sendiri, sebab aku nak pergi surfing contoh gitu, sebab aku nak main bowling aku tak nak pergi. Kalau atas sebab itu nampak macam tak manis lah di pihak dia. Tapi kalau ada atas sebab alasan kukuh tu, aku rasa agak kejam lah. Sampai nak gantung, keras lah. Sorry tadi Jufri nampak tu Tak ada. panggilan Jepun ke apa macam tu. Tak, jawapan bila kau tanya soalan macam tu, aku rasa untuk pertama kali punya kesalahan tak patut dihukum berat lah. Cukup dengan warning pun tak apa, because ni kesalahan pertama. Tanya aku kan, semua orang deserve peluang kedua. Sebab tu ni wujud perkataan tu. Tak ada perkataan deserve peluang ketiga tu, tak wujud lah. Kan? Itu kalau kau reka sendiri lah. So sebab tu lah aku rasa dia patut lah diberi peluang kedua. Okay, aku rasa itu saja pembincangan yang agak hangat. Ada yang kita setuju, ada yang kita tak setuju.
kita orang pun antara kita orang ada yang tak setuju. So kau menilai sendirilah, dan aku harap pasukan kebangsaan kita akan cuba yang terbaik di Jordan dan juga di Jordan. Main di Jordan, tapi lawan Jordan dan juga Uzbek. So good luck ataupun selamat maju jaya untuk pasukan kebangsaan. InsyaAllah kita akan ulas untuk pasukan kebangsaan. Tak tahu, mungkin tak ada kot untuk macam itu korang tengok Amir-Amir maki kan. Mungkin kali ni kita orang rehat lah sebab dah boleh masuk studio kan. So tak tahulah, kalau kita orang ada masa mungkin lawan lagi Sabtu. Mungkin kalau semua orang free ke, maybe we can do something. Tak tahulah, aku akan cakap dengan diorang dulu. Itu kat mamak tak, sekarang ni kita dah ada projektor. Mungkin Jordan. Aku cakap Amir, ini Ramli MS punya meja. Ya lah, Amir percaya. Padahal benda tu macam ni. Mungkin kita boleh buat sesuatu InsyaAllah. Kita tengok macam mana. Tak janji. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih.